Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اتقوا الله. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah seorang yang bijak, kerana kullu nafsin za'iqatul maut, kerana setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Oleh itu Nabi berpesan, maka jadilah kita orang yang bijak. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang dikatakan orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri dia. Bermuhasabah diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk persiapan kehidupan selepas mati. Wal ajizu, adapun orang yang lemah ataupun orang yang bodoh, man atba'a hawaha, orang yang sentiasa ikut akan kehendak hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia bercita-cita kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini sama-sama kita berniat iktikaf. Mudah-mudahan duduk kita ini dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tajuk pada malam ini adalah hal-hal yang bermanfaat bagi mayat di dalam kuburnya. Muka surat 419. Hal-hal yang bermanfaat bagi mayat di dalam kuburnya. Kitab Syarhul Sudur bi Syarhil Hal Mauta al Qubur Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa ayat yang kedua, thumma amatahu fa akbarah. Kemudian dimatikan, kita semua akan dimatikan. Fa akbarah, dan kita semua diperintahkan supaya dikuburkan. Dari Thabit Al-Banani Ibn Abi Ad-Dunya dan Abu An-Nu'aim menuturkan, jika jenazah seorang mukmin telah diletakkan di lubang kuburnya. Kita tahulah lubang kubur macam mana kan. Ada yang kubur lahat dia tengah, ada kubur lahat dia di tepi, ada juga kubur ni lahat dia biasa, yang biasanya menggunakan kaedah keranda. Tapi biasanya kubur itu 3 kali 7 kaki lah. 3 kali 7 kaki. Itulah. Jadi jika jenazah seorang mukmin telah diletakkan di dalam lubang kuburnya, dia akan langsung dikelilingi oleh amal-amal solehnya. Ini jenazah orang mukmin masuk saja ke dalam lubang kubur, dalam liang lahat,
maka dia akan dikelilingi oleh amal-amal solehnya. Lalu datang kepadanya malaikat pemberi azab, sehingga sebahagian amal solehnya berkata kepada malaikat itu, datang malaikat azab, ya, datang malaikat azab, dan sebahagian amal solehnya yang mengelilingi jenazah orang mukmin itu, sebaik saja dia masukkan dalam lubang kubur, kata amal soleh itu kepada malaikat, jangan engkau mendekatinya, jangan engkau mendekati jenazah mukmin ini, seandainya dia tidak memiliki apa pun kecuali aku, yakni amal soleh, nescaya engkau tidak akan pernah sampai kepadanya. Rupa-rupanya hanya amal soleh sahajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada azab, daripada malaikat azab yang akan datang kepada kita, sebaik saja kita dimasukkan ke dalam lubang kubur nanti. Masih lagi dari Thabit Al-Banani Ibn Abi Ad-Dunya mengatakan, jika seorang hamba yang soleh meninggal dunia, lalu diletakkan di dalam kuburnya, akan dibawa kepadanya tempat tidur dari syurga, dan dikatakan kepadanya, tidurlah dengan nyenyak dan bahagia, engkau telah berbuat baik sehingga Allah meredaimu. Selain itu, akan dilapangkan kuburnya seluas pandangan mata, dan dibukakan baginya pintu syurga, sehingga dia dapat melihat keindahan syurga dan mencium baunya. Tentu berbeza jenazah orang yang mukmin, jenazah orang yang fasik, juga jenazah orang yang kafir. Dan surah Sejadah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, adakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? La yastawun, kan, tentulah tak sama orang yang beriman dengan orang yang fasik. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa, adapun orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, bagi mereka itu jannatul ma'wa, iaitu jannah syurga ma'wa. Nuzulam bima kanu ya'malun, dianugerahkan kepada mereka di atas amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu, ini yang kita takut ni, kita takut takut tak sedar, takut kita ni termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik, bukan kafir. Yang kafir itu dah jelas dah menolak Islam, tidak beriman dengan Allah, rukun iman. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, dia dapat ma'wa juga, tapi ma'wa dia apa? Ma'wa dia an-nar, iaitu neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Fama'wahumun nar, maksud ma'wa dia adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dilapangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya. Dalam hadis Tirmizi 1071 menyebutkan, bila masa mayat orang mukmin itu dimasukkan ke dalam kubur, dapat menjawab soalan munkar dan nakir, thumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an fi 70. Orang-orang mukmin, jenazah orang mukmin bila masuk saja lubang kubur, maka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan kuburnya itu. Yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an fi 70, iaitu seluas 70 hasta kali 70 hasta. Dalam hadis Tirmizi disebut, summa yunawwir lahu, kemudian kuburnya itu akan diterangi dengan cahaya. Summa yuqalu lahu, kemudian akan diberitahu kepada jenazah mukmin itu, nam, tidurlah, rehatlah, kamu dah penat ni beramal soleh di atas dunia dahulu, sekarang kamu rasalah nikmat di dalam kubur ini, sementara kamu nanti dihantar ke akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diluaskan kubur 70 kali 70 hasta. Besar tu, rumah kita pun berapa je luas je. Sedangkan kubur yang asal 3 kali 7. Tapi kalau kubur orang yang mukmin itu
Diluaskan sab'una zira'an fi sab'in. Diluaskan 70 kali hasta. Kalau satu hasta samaan dengan 0.45 meter. Satu hasta 0.45 meter. Bayangkanlah kalau 70 hasta, 70 kali dengan 0.45 bersamaan 31.5 meter. Luasnya. Diluaskan kubur orang-orang mukmin yang beramal soleh. Lepas tu kita takut-takut janganlah kita termasuk dalam golongan yang fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan kita nikmat supaya kita diberikan nikmat sebagai orang yang mukmin yang sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia juga dikelilingi oleh amal solehnya. Dia juga akan dikelilingi oleh amal solehnya, puasa, solat dan kebaikan. Semua amal solehnya itu berkata kepadanya. Amal soleh akan berkata kepadanya, kami telah menyusahkanmu, menyebabkan kamu haus. Kita menyebabkan kamu haus masa di dunia dahulu kerana berpuasa. Menyebabkan kamu tidak tidur malam, kamu qiyam, kamu tahajud, kamu qiraatul Quran, kamu berzikir, kamu bermuhasabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak tidur malam. Sekarang kami akan memenuhi apa yang engkau redai, yang kau sukai, sehingga engkau sampai ke tempat tinggalmu di syurga. Ya, itulah rupanya hanya amal soleh yang dapat menyelamatkan kita di dalam kubur nanti. Tinggal semua yang kita simpan, yang kita kumpul, yang kita bangga, yang kita ada ramai pengikut, yang kita ada saham, yang kita ada harta itu ini dan sebagainya, kita ada kemegahan, kita ada pangkat, rupa-rupanya semua jadi tinggalkan begitu saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu, kalau kita fikir sebenarnya hanyalah sebagai penipu daya kita saja. Ada orang yang terpedaya, ada orang yang tidak terpedaya. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagai berikut: setiap orang mempunyai 3 teman. Setiap orang mempunyai 3 teman. Salah satu temannya berkata kepadanya, apa yang engkau infakkan adalah untukmu dan yang engkau tahan bukan milikmu. Demikianlah itulah hartanya. Rupa-rupanya apa yang kita masukkan dalam tabung tu, apa yang kita infakkan untuk bina masjid, apa yang kita bina, apa yang kita infakkan untuk membantu fakir miskin, rupa-rupanya itulah sebenarnya harta kita yang sebenar-benarnya, yang akan kita bawa, yang akan menolong kita nanti di kubur, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian itulah hartanya. Setiap pagi, setiap subuh, malaikat akan mendoakan orang yang menginfakkan hartanya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan harta ini ganti. Apa yang diinfakkan tu berikan gantinya. Wa'ati mumsikan talafah. Maka jadikanlah orang yang kedekut, orang yang bakhil, supaya hartanya itu binasa. Setiap pagi waktu kita lihat rakan-rakan ramai kita yang bersedekah untuk kita meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih doa daripada malaikat. Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada penginfak, orang yang memberi sedekah ini, jalan Allah Subhanahu wa taala ini, supaya diberikan ganti daripada harta yang telah diberikannya. Sedangkan teman yang satu lagi berkata, aku akan ikut bersamamu jika engkau telah sampai ke pintu syurga, dan aku akan tinggalkanmu dan kembali. Mungkin juga ibu kita, ayah kita, adik kita, teman kita, pengikut kita, murid kita, guru kita dan sebagainya. Bila mati kita, semuanya akan berpisah daripada kita, meninggalkan kita. Dan kitalah sendiri seorang diri akan berjawab soalan-soalan mungkar dan nakir. Tiada lagi pertolongan. Maksudnya kat dunia ni kita boleh tak tolong. Tak tolong mak, tak tolong ayah, tak tolong kawan. Tolong saya sikit, tolong saya sekejap, minta bantuan. Tapi bila kita berada di dalam kubur seorang diri itu, maka kita sendirilah yang menjawab soalan-soalan mungkar dan nakir. Sementara temannya yang ketiga mengatakan, aku akan selalu bersamamu ke mana sahaja pun engkau pergi. Demikian itulah amalnya.
Inilah yang kekal bersama-sama dengan kita bila mana kita masuk nanti ke dalam lubang kubur nanti. Harta benda kita semuanya ditinggalkan. Begitu juga dengan sanak saudara kita, teman-teman, pengikut kita, penyokong kita, semuanya ditinggalkan. Kecualilah yang ketiga, iaitu amal yang kita lakukan. Dan amal itu pula terbahagi kepada dua, sama ada amal soleh yang dapat membantu kita nanti, ataupun amal yang talih, iaitu yang bersifat buruk, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi daripada Anas bin Malik disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba meninggal, dia akan diikuti oleh 3 hal. Yatba'ul mayyitu salasatun. Jika seorang hamba meninggal, 3 perkara akan mengiringinya. Fayarji'u isnani, 2 akan balik. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan akan kekal bersamanya di kubur 1. Apa dia? Yatba'u ahluhu, turut mengiringinya ialah ahluhu, sanak saudara dia, kawan-kawan dia, teman-teman dia, pengikut-pengikut dia. Kemudian wa maluhu, dan mungkin juga harta bendanya turut serta mengiringinya. Mungkin kenderaannya turut sama mengiringinya. Wa amaluhu, dan perkara yang ketiga mengiringinya ialah amal-amal perbuatannya, amal-amal ketika di dunianya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka bila selesai dikebumikan, maka baliklah ahli-ahli keluarga, sanak saudara. Wa maluhu, dan harta bendanya juga turut kembali menjadi rebutan di antara orang yang masih hidup. Wa yabqa amaluhu, tetapi yang kekal di situ ialah amal solehnya. Hadis riwayat Al-Syaykhan, iaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, itulah dalam kehidupan kita ini selalu kita diingatkan dengan suratul Asr, wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian, illa, kecuali, ada kecuali, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 4 perkara saja yang dikira sebagai orang yang terkecuali, termasuk daripada golongan orang-orang yang rugi. Salah satunya ialah orang-orang yang beramal soleh. Dan bila mana kita beramal soleh ni pun sentiasa kita kena ada khauf dan raja. Khauf, takut amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja, kita berharap semoga amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sentiasa bermuhasabah, apakah perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita ini, yang boleh membatalkan pahala kita ini. Antaranya yang disebut ialah al-hasad. Sifat hasad, dengki ini rupa-rupanya boleh menyebabkan amal-amal soleh yang kita lakukan, menjadikan amal-amal soleh kita tu hilang, dimakan oleh hasad dengki tadi itu. Sedikit demi sedikit demi sedikit, banyak mana pun amal soleh yang kita lakukan dalam waktu yang sama, kita tak tinggalkan apa yang dikatakan sebagai perbuatan hasad dengki itu, maka selama itulah amal soleh kita akan terhakis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal hasad, hendaklah engkau jauhi hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanan, kerana sifat hasad dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, amal-amal soleh yang kamu lakukan, pahala-pahala yang kamu lakukan itu. Hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Kama ta'kulun narul khatab, seperti mana api yang makan kayu-kayu api. Kayu api bila dibakar, sedikit demi sedikit akan habis, akhirnya tinggal debu semua, abu saja yang tinggal. Begitulah amal soleh. Orang yang beramal soleh tapi dalam waktu yang sama tidak meninggalkan apa yang dikatakan sebagai perbuatan hasad, maka dia akan termasuk dalam golongan yang rugi, kerana kebaikannya itu semuanya akan lenyap di akhirnya nanti. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan lain yang bila kita lakukan ini, pastikan antara perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita ini ialah apa yang dikatakan sebagai syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirik jali kita nampak, syirik jali ni nampak, menyembah berhala, menyembah patung, nampak secara terang.
Tapi yang kita khawatiri ni dalam kita beramal soleh ni, yang kita nak mengumpul bekal menuju Allah Subhanahu Wa Taala ni, antara perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita, antaranya hasad tadi. Begitu juga dikatakan sebagai syirik yang tersembunyi, syirik dikatakan sebagai riya, melakukan ibadah untuk menunjuk-nunjuk bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun bercampur kerana Allah dan juga kerana manusia, nak menunjuk-nunjuk. Dalam Al-Baqarah tersebut, dalam 264 Al-Baqarah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan kamu mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerima sedekah. Kalladzina yunfikuna ma lahu ria'an nas. Seperti orang yang bersedekah, membelanjakan hartanya ria'an nas, nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Disebutkan dalam ayat itu seperti mana batu yang licin, di atasnya ada tanah, tiba-tiba fa'asabahu wabilun, ditimpa dengan hujan yang lebat ke atas batu itu, maka hilanglah batu itu, tanah-tanah yang di atas batu itu semuanya hilang, tinggal batu yang licin saja, tanah semua hilang. Itulah perumpamaan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan riak, mengiringinya dengan riak, menunjuk-nunjuk kepada manusia. Semoga kita dapat menghindari, banyakkan istighfar, tarik balik jika datang perasaan riak itu, istighfar dan kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seterusnya, sementara Nu'aim bin Bashar dituturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda seperti berikut: perumpamaan seseorang dan perumpamaan kematian itu seperti seseorang yang memiliki 3 teman. Kalau orang sekarang suka buat pick up line kan, apa persamaan awak dengan saya? Apa persamaan? Kita buatlah persamaan, kita buat pick up line. Apakah persamaan awak dengan kematian? Apakah persamaan seseorang itu dengan kematian? Disebutkan di sini perumpamaan seseorang dengan perumpamaan kematian itu seperti seseorang yang memiliki 3 teman. Salah satu dari teman itu mengatakan, inilah harta kekayaanku, ambil dan tinggalkanlah sesuka hatimu. Bila dah mati, maka harta kita itu akan menjadi barang rebutan. Sedangkan teman yang lain mengatakan, aku akan ikut bersamamu dan mengabdi kepadamu. Jika aku meninggal, aku akan meninggalkanmu. Teman-teman, orang yang tersayang, suami, isteri, macam mana sekalipun kita sayang, bila kita mati, tinggalkan. Teman yang ketiga mengatakan, aku akan sentiasa bersamamu, masuk dan keluar bersamamu, meskipun engkau meninggal mahupun hidup. Perkara yang akan mengikuti kita sampai bila-bila, takkan tinggalkan kita, iaitu amal-amal yang kita lakukan semasa di dunia ini. Ini tajuk kita malam ini, hal-hal yang bermanfaat bagi mayat di dalam kuburnya. Bukan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini ialah kita mempersiapkan diri dengan amal soleh. Kita merenung balik hadis baginda Nabi, al-kayyisu mandana nafsah. Orang yang katakan orang yang bijak itu siapa? Kalau ukuran dunia, tentulah orang yang tinggi pendidikannya. Lagi tinggi pendidikannya, lagi itulah dikatakan sebagai orang yang bijak. Tapi Nabi sebutkan kriteria di situ, al-kayyisu mandana nafsah. Orang yang bijak adalah orang yang muhasabah diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekalan kehidupan selepas mati. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, kerana sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Ka'ab sebagaimana dituturkan oleh Ibn Abi Ad-Dunya pernah berkata sebagai berikut: jika seorang hamba yang saleh diletakkan di dalam kuburnya, amal salehnya akan mengelilinginya. Solat, puasa, haji, jihad dan sedekah
lalu datang kepadanya malaikat pemberi azab dari sisi kakinya. Malaikat azab datang daripada sisi kakinya, sehingga solatnya berkata, jauhlah kamu daripadanya, kerana tidak ada jalan bagimu menuju dirinya. Dia telah berdiri lama di atasku untuk beribadah kepada Allah. Datang malaikat azab daripada kaki. Tapi orang yang soleh, orang yang beriman, jenazah orang mukmin ni yang sentiasa qiyam, mendirikan solat ini, maka tiada jalan bagi malaikat azab untuk mendatangi jenazah itu daripada kakinya. Kemudian datang malaikat dari sisi kepalanya, sehingga ibadah puasanya berkata, tidak ada jalan menuju dirinya, kerana dia telah menahan haus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di arah kepala, puasa yang kita lakukan itu akan mempertahankan kita. Setelah itu malaikat datang daripada bahagian tubuhnya, sehingga ibadah haji dan jihadnya berkata, menjauhkanlah darinya. Dia telah menyerahkan jiwanya dan mengerahkan tenaganya untuk mengerjakan haji dan jihad di jalan Allah, sehingga tidak ada jalan bagimu menuju dirinya. Tahun ni cuma ada 14,500 saja kota yang diperuntukkan oleh Saudi. Namun dalam 14,500 tu, rakan-rakan kita masih lagi termasuk. Ada ramai juga daripada kawan-kawan kita di Bandar Puteri ni yang dipilih untuk menjadi Duyufur Rahman. Dan mengerjakan ibadah haji ni tentulah kena berkorban. Berkorban harta benda, berkorban tenaga, berkorban membawa hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para malaikat mendatanginya dari sisi tangannya. Tak boleh daripada kaki, tak boleh daripada kepala, tak boleh daripada tubuh. Datang daripada arah sisi tangannya, sehingga sedekah yang pernah dilakukannya mengatakan, jangan kalian mendekati sahabatku. Betapa banyak sedekah yang telah keluar dari kedua tangan ini sehingga sampai di tangan Allah. Dengan mengharap keredaannya, dengan demikian tiada lagi jalan bagi kalian menuju dirinya. Malaikat azab tak dapat untuk menyeksa jenazah mayat orang yang beriman, kerana tubuh badannya itu sentiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada semua segenap anggotanya. Setelah itu malaikat pemberi rahmat datang kepadanya, lalu membentangkan tempat tidur dan selimut dari syurga, serta dilapangkan kuburnya seluas pandangan mata. Selain itu, didatangkan pula kepadanya pelita dari syurga, sehingga dia dapat memanfaatkan cahayanya sampai pada hari tatkala Allah membangkitkannya dari kuburnya. Seterusnya dalam At-Targhib, Al-Asbahani menuturkan riwayat dari Abu Minhal. Dia mengatakan, tidak ada yang menemani seorang hamba di dalam kuburnya yang lebih disukainya daripada istighfar yang banyak. Itulah antara perkara kedua selepas amal soleh yang dapat memberi manfaat kepada mayat di dalam kuburnya, iaitu membanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar maksudnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Disebutkan dalam Quran, masa yang terbaik untuk kita beristighfar, al-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Istighfar ni bukan sahaja dapat membantu kita nanti dalam kubur nanti, bahkan banyak manfaat-manfaatnya semasa dalam kehidupan di dunia ini lagi. Kalau kita lihat dalam surah Nuh sebagai contoh, surah Nuh sebagai contoh, ayat 10 hingga 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Satu ketika orang bertemu Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri minta petua daripada Hasan Al-Basri, tuan guru, saya nak maklumkan, saya nak minta sedikit nasihat daripada tuan guru. Tempat saya, kampung saya ni kering kontang, hujan dah lama tak turun. Apa yang perlu yang saya lakukan? Kata Hasan Al-Basri, istighfarlah banyak-banyak. Datang pula lelaki lain,
Tanaman-tanaman saya, kebun-kebun saya tak menjadi. Apa yang perlu saya lakukan? Kata Hasan Al-Basri, banyaklah istighfar. Banyakkan istighfar. Datang pula lelaki lain dengan masalah yang lain mengadu. Saya ini dah berkahwin bertahun-tahun, tapi masih lagi belum dikurniakan anak. Apa yang patut saya lakukan? Hasan Al-Basri kata, istighfarlah banyak-banyak. Sungai di tempat saya dah lama tak mengalir, dah kering, pontang. Tanam-tanaman pun tak menjadi. Lelaki lain pula berkata, Hasan Al-Basri, banyakkanlah istighfar. Tuan guru masing-masing komplain. Kami datang dengan berbagai-bagai masalah. Masalah kami berbeza-beza, tapi kenapa jawapannya satu saja, istighfar? Kata Hasan Al-Basri kepada penanya-penanya itu, bukan aku reka sendiri jawapan ni. Kamu rujuklah surah Nuh ayat 10 hingga 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyaklah istighfar kepada Allah SWT, kerana Allah SWT itu Maha Pengampun. Bila mana kamu banyak istighfar kepada Allah SWT, nescaya Allah akan turunkan hujan yang lebat ke atas kamu. Allah akan kurniakan kamu harta benda yang banyak. Hasil daripada hujan yang lebat itu, tanaman menjadi, binatang ternakan pun menjadi, dan kamu akan diberikan anak-anak. Akan jadikan kebun-kebun kamu itu seperti taman-taman yang berbuah lebat. Wa yaj'al lakum anhara, dan sungai-sungai kamu akan mengalir. Hasil daripada istighfar yang kamu pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya bukan istighfar ni hanya untuk keperluan akhirat kita sahaja. Rupanya istighfar ini juga memberikan manfaat yang banyak untuk menghilangkan musibah-musibah dunia. Banyak musibah yang dalam kehidupan kita. Kalau kita cek apalah satu persatu musibah yang datang, maka cara tak lain ialah dengan kita banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Seterusnya, sementara Abu Hurairah menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Iza mata bani Adam inqata'a amaluhu illa min 3, sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, wa waladun salihun yad'u lah. Yang pertama, bila mati saja saya, tuan-tuan, maka kita dah tak boleh nak solat, kita dah tak boleh nak baca Quran, kita dah tak boleh nak sedekah untuk kita menyambung pahala kita. Bila mati saya, tuan-tuan, maka sampai itu sajalah pahala kita, dah terputus. Kita dah tak boleh beramal, pahala setakat itu sahaja. Kecuali 3 perkara yang boleh menyambungkan pahala nanti kita di dalam kubur, iaitu yang pertama yang disebutkan ialah sedekahun jariyah. Sedekah jariah yang kita infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat dan kita ajarkan kepada orang lain, dan orang itu amalkan, diajarkan pula kepada orang lain. Mungkin dia ajar kepada anaknya ajar pula kepada cucu dan sebagainya. Ilmu yang bermanfaat itu berterusan, maka selama itulah kita akan dapat pahala yang berterusan, jariah, pahala-pahala yang berlari-lari masuk ke dalam kubur kita. Dan yang ketiga, wa waladun salihun yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan ibu bapanya, keampunan ibu bapanya. Bila sebut pasal istighfar ni, tadi ni disebutkan dalam satu hadis riwayat Bukhari yang tentang keistimewaan penghulu istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata', a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membaca penghulu istighfar ini dengan penuh keimanan pada waktu pagi, pada waktu petang, dan mati pada malam itu, maka masuk syurga. Demikian juga siapa yang membacanya pada waktu pagi dan mati pada hari itu akan masuk syurga. Itu kelebihan sayyidul istighfar yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan bila mati anak Adam tadi, seperti mana yang disebutkan tadi, terputuslah segala
pahala kita ini dah tak dapat nak beramal kecuali 3 perkara tadi. Tak tahulah kita dapat ataupun tidak nak melahirkan anak yang soleh. Mungkin bapaknya seorang yang ulama, tapi anaknya belum tentu lagi dapat mengikut jejak langkah bapaknya, kan? Tapi macam mana pun kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak-anak kita ini dapat sentiasa memohon istighfar untuk kita. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sentiasa mendoakan keampunan untuk diri dia dan untuk kita sebagai ibu bapa dia dalam setiap kali selepas solat dia, sebagai tanda kasih sayang dia kepada kita. Kerana itulah yang akan menyambungkan pahala kepada kita. Seterusnya, sedangkan dari Jarir ibn Abdullah diriwayatkan sebuah hadis marfu', disebutkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mencipta satu amalan yang baik, yang menjadi pelopor satu amalan yang baik, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, siapa yang pelopor satu amalan yang baik, baginya pahala amalan itu dan pahala dari orang yang mengerjakannya setelah kematiannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka, iaitu orang yang mengerjakan itu. Kita buat satu contoh amalan yang baik, kemudian diperhatikan oleh orang lain. Orang lain tu meniru, orang itu pun mengikut, akibat daripada terkesan mungkin, dan kita ingin mencontohi kebaikan yang kita lakukan itu, ada satu amal contoh. Maka bila kita dah mati nanti, amalan tersebut terus diamalkan oleh orang tersebut. Orang tersebut akan dapat pahalanya. Begitu juga kita yang sebagai pelopor kepada amal itu, maka kita juga akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, barang siapa yang mencipta satu amalan buruk, baginya dosa dari amalan itu dan dosa dari orang yang mengerjakan amalan itu setelah kematiannya tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka. Orang yang mengerjakan, hadis riwayat Muslim. Kita azan dulu insya-Allah.
Baik, sambung sikit lagi insyaAllah. Thauban menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Kuntu nahaitukum min ziaratil kubur. Dulu aku pernah menegah kamu daripada menziarahi kubur. Ala fazuruha. Maka sekarang ziarahlah kubur. Kerana fa innahu yuriqil qalb. Bila kita menziarah kubur itu akan melembutkan hati. Wa tadma'ul ain, akan mengalirkan air mata. Mengalirkan air mata. Wa tudzakkirul akhirah, dan akan mengingatkan kita kepada apa? Kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu hajrah, dan ketika berziarah kubur itu janganlah kamu berkata perkara-perkara yang buruk. Dari Ibn Tawus, Abu Nu'aim menuturkan bahawa dia pernah bercerita, aku pernah bertanya kepada ayahku, apakah yang paling afdal diucapkan di sisi seorang mayat? Dia menjawab istighfar, mohon ampun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Satu hadis daripada An Utsman radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi iza faza'a min daf'il mayyit, bila selesai mengebumikan mayat, waqafa alaihi, Nabi berdiri di tepi kubur, tak terus balik, wa qala astaghfiru, maka Nabi bersabda, mohonlah ampun li akhikum, kepada saudara kamu yang telah meninggal ini, was'alu lahu at-tathbit, maka mohon kepada Allah SWT agar kawan kamu ini, jenazah muslim ini, diberikan at-tathbit, iaitu diberikan lidah yang tetap untuk menjawab soalan-soalan daripada malaikat. Diberikan lidah yang tetap untuk menjawab soalan-soalan daripada malaikat. Fa innahu al-an yus'alu, kerana mayat saudara kamu ini ketika ini sedang disoal. Hadis riwayat Abu Daud. Sementara dari Abu Hurairah dituturkan Rasulullah SAW bersabda bahawa sesungguhnya Allah akan mengangkat darjat seorang hamba yang soleh di syurga. Lalu dia bertanya, Tuhanku, dari manakah semua ini aku dapatkan? Tiba-tiba seorang yang soleh diangkat darjat dia ketika di syurga. Dia rendah, kemudian diangkat darjatnya di syurga. Lalu dia bertanya, daripada mana aku dapat semua ni, manfaat ni? Tuhan menjawab, dari istighfar yang diucapkan oleh anakmu untukmu. Hadis riwayat Tabrani. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Di sini mungkin ayah kita, ibu kita mungkin ada masih lagi hidup, mungkin ada juga yang telah meninggal dunia. Jadi kewajipan kita sebagai anak, bir walidaini, sentiasa berbuat baik kepada kedua ibu bapa, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Bukanlah kata kalau dah meninggal dunia itu terhenti peluang untuk kita melakukan kebaikan kepada mereka. Bahkan doa yang kita panjatkan sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohonkan keampunan kepada kedua ibu bapa kita yang tidak kita tinggalkan. Mesti kita sentiasa istiqamah mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala secara berterusan. Kerana itulah salah satu daripada perkara yang dapat menjadikan mak ayah kita itu yang berada di alam barzah itu mendapat pahala yang berterusan, iaitu daripada doa anak-anak yang soleh. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon ampunan daripada Allah SWT, mohon ampun dan maaf daripada tuan-tuan jika ada salah dan silap. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.